Artinya sah dilihat akan dia jika dibuka bagi kita hijab yang berdiri ia dengan zat. Artinya tiada terkaya ia daripada zat dan ziyadah ia atas zat. Yang wajib ia bagi zat akan bahawa bersifat ia dengan sifat maknawiyah. Faham belum? Jadi dia tiap-tiap kataan tu ada makna, ambil berat, ambil perhatian sungguh berkaitan tiap-tiap patah perkataan yang ditulis oleh ulama ni, insya-Allah. Sifat makni pada sifatnya qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Ada 7 sifat makni. Makni ni makna lah. Makna apa? Makna ketuhanan. Tidak akan memberi makna ketuhanan itu kalau tidak bersifat dengan sifat makni. Macam raja lah. Apa makna raja? Berdaulat. Kalau dia tak berdaulat, dia tak jadi raja. Raja Kumar, Raja Kapur. Raja juga tapi Raja Kapur. Tak ada makna raja kalau tak ada kuasa. Tidak. Kalau tak ada kuasa, raja apa? Raja tu bermakna, memberi makna dia raja kalau dia ada kuasa. Boleh memerintah. Cakap dia orang patuh, larang dia orang tinggal, barulah raja. Allah Ta'ala tidak memberi makna dia Tuhan kalau tidak berkuasa, tidak berkehendak, tidak melihat dan sebagainya. Itu pada segi biasa lah. Tapi di segi mana istilah yang ulama bagi, apa itu sifat ma'ani. Satu-satu kita ambil perhatian, insya-Allah. Yang pertamanya yang kita kena faham yang kata sifat-sifat ma'ani itu. Sifat ma'ani iaitu sifat-sifat yang maujud. Maujud yang bangsa wujudiyah. Yang bangsa ada sungguh. Baju ni. Apa yang ada sungguh? Putih tu. Putih bagi baju. Nampak putih tu kita nampak. Dan bangsa ada sungguh. Sifat ni ada yang bangsa ada sungguh. Ada sifat hal. Ada sifat nafi. Ada sifat bangsa wujudiyah. Sifat hal tu apa? Sifat maknawiyah dan sifat nafsiyah. Dua-dua ni bagi sifat hal. Hal yang sabit bagi zat selama-lama ada zat. Lama-lama ada diri tu ada, maka dia bersifatlah dengan wujud. Dikatakan ada tu dibangsakan kepada diri. Assalamualaikum, salam. Pak Mat ada ke? Ada. Ada tu dibangsa. Ada diri Pak Mat, ada lah. Kita nak tengok ada pada badan dia, tak nampak. Dia sifat hal dia bagi. Sifat hal. Tapi putih nampak. Putih nampak je lagi. Putih, hijau, tu nampak. Tapi ada, hampir cari tak mana ada. Saya ada sebuah kereta. Ada tu apa? Tunjuklah ada tu tak apa. Selagi ada kereta, orang panggil dia tu ada. Nak tunjuk ada tu, dia panggil sifat hal. Tapi beza dengan sifat maknawiyah. Maknawiyah ni hal juga, tapi dikarenakan sifat makni. Wujud ni dia tak dikarenakan dengan apa-apa kerana. Tu. Satu lagi dinama sifat nafi. Sifat salbiah, sifat nafi, menafikan yang tak layak bagi Allah. Tapi maknawiyah ni ada sungguh. Yang kata wujudiyah tu ada sungguh. Kalau takdir Allah Ta'ala besok bagi kita izin melihat wajah Allah, kita boleh nampak. Kalau Tuhan nak bagi tunjuk, yang kata sifat ma'ani, yang kata qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' basar tu, kalau Allah izin, kita boleh tengok. Wujuh yawma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah mereka hari itu berseri-seri memandang akan wajah Tuhan mereka itu. Tuhan sah dilihat. Kalau Tuhan bagi izin, boleh lihat. Nabi melihat Allah pada malam Mi'raj.
Macam mana jangan tanyalah. Ikut dengan kehendak Allah Ta'ala lah. Tapi Nabi kata, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kamu tak boleh tengok Tuhan kamu, melainkan kamu mati. Mati baru boleh tengok. Kita ni dah mati, kalau Tuhan izin baru tengok. Tengok Allah Ta'ala, wajah Allah, dan melihat akan sifat ma'ani. Itu mana bangsa wujudiyah, bangsa ada sungguh. Itu makna wujudiyah tu ada sungguh. Itu dia. Itu satu yang kata sifat ma'ani itu. Ya. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Yang dikatakan sifat ma'ani itu iaitu tiap-tiap sifat, tiap-tiap. Dia ada 7. Tiap-tiap sifat tu. Udrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam tu mawujud. Sifat bangsa mawujud yang ada sungguh. Artinya sah dilihat akan dia sifat tu. Jika dibuka akan kita hijab di akhirat besok. Kalau Tuhan buka hijab, nampak sungguh yang sifat ma'ani itu ada pada diri Tuhan. Jangan tanyalah macam mana, wallahualam lah, kita nak cerita pun tak erti. Tapi kata ulama bersandar ke ayat Quran dan hadis sebagainya, memang boleh dilihat. Sifat ma'ani ini sah dilihat. Boleh dilihat kalau diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ni sebuahkan macam baru ni, nampak putih tu nampak. Putih yang ada pada baju tu sah dilihat. Sifat ma'ani ni sah dilihat. Boleh lihat kalau Allah bagi lihat. Satu lah. Yang kedua, yang berdiri ia sifat tu dengan zat. Itu makna yang kedua. Makna pertama tadi kita faham dah. Sifat ma'ani bangsa wujudiyah. Makna bangsa wujudiyah sah dilihat. Boleh dilihat kalau Allah izin. Allah buka hijab, boleh dilihat di akhirat besok. Satu dah. Yang kedua, yang dimaksud dengan sifat ma'ani ni, yang berdiri ia sifat tu dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh beza tak zat dengan sifat? Macam kita kata macam baju dengan putih. Itu Tuhan kalau lagu tu. Cuma kita nak bagi contoh, bagi mudah faham saja. Hakikatnya bukan macam tu. Hakikat Tuhan tak boleh dicontoh-contoh pun. Tapi tak bagi contoh, kita duk pening blur gitu. Tak Tuhan pula. Bagi contoh, bagi mudah faham. Putih berdiri dengan zat baju. Kain tu zat, putih tu sifat. Kan? Makna putih tak boleh berdiri sendiri. Kalau kita sebut sifat, orang tak faham. Kita ada baju putih. Balik mandi-mandi berung-berung. Hampa nak pergi mana ni? Mak ang weh. Aku nak pergi makan kenduri. Buat main putih ke aku? Hang ni cik putih mana pula ni? Baju putih. Kalau sebut baju faham dah. Tapi nak bagi sempurna, baju bersifat putih. Baju putih. Baju tu zat, putih tu sifat. Bila sebut zat sifat, jelas. Kalau sebut zat faham dah. Pak mai kat aku baju, dia faham dah. Tapi baju mana satu? Bila sebut baju putih, kira kemahir lah. Jelas lah, jelas benda tu jelas lah. Baju tu zat putih sifat, bukan zat karbohidrat tu, zat protein, zat tembaga, zat besi, bukan zat tu. Zat ni dalam bahasa tauhid dia ada masing-masing ada istilah dia. Wajib, wajib pada syarak pun ada, wajib pada akal pun ada, masing-masing guna wajib, tapi wajib tu berlain. Begitulah juga makna kita kata dalam masalah zat ni. Kalau kita mengaji sains apa semua, zat ni makna kata zat tu lah, zat apa, zat protein, karbohidrat apa semua tu lah. Tapi kita mengaji tauhid, zat tu diri, nafsun. Diri, empunya diri, dipanggil zat, zat tu diri. Ain, diri orang tu dipanggil zat. Dan istilah tauhid.
Nah, jadi yang kedua yang kita kena faham, yang dikatakan sifat ma'ani itu ia berdiri dengan zat, tak bercerai tanggai dengan zat. Macam kalam. Kalam sifat Allah kan. Sifat kalam tu berdiri pada zat Allah, tak bercerai tanggai dengan zat Allah. Bukan makna bila kita hafal Quran, Quran tu kalam Allah. Quran tu berpindah kalam Tuhan meduk kat diri kita. Tak. Bukan lagu tu, sifat kalam tetap ada pada diri Allah. Sifat kalam tu ada pada diri Allah. Kita hafal Quran, bukan makna kalam Allah tu transfer, pindah mai diri kita dah. Kalam Tuhan duk kat Tuhan. Yang ada ni kalam lafzi, dia panggil. Kalam yang boleh dilafaz. Bukan kalam zati tu, kalam hakiki tu. Yang tu pada diri Allah, tak bercerai kepada diri Allah. Macam Nabi Musa mendengar kalam Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Mendengarlah akan Nabi Musa perkataan Tuhan dengan sebenar-benar berkata. Berkata Nabi Musa kepada Allah, berkata Allah Ta'ala pada Nabi Musa dengan sebenar-benar kata. Bukan makna kalam Tuhan tu berpindah ke Nabi Musa. Nabi Musa dengar kalam Allah. Kalam Allah tetap duduk pada diri Allah. Tak bercerai tanggai pada diri Allah Ta'ala. Macam kita lah contoh kederat kita. Kederat ni duduk kat kita. Dia tak keluar pada diri kita. Tapi dengan kederat itulah makna kata kita cangkul lubang. Lubang boleh berlubang, tanah boleh berlubang. Bukan makna kederat kita keluar pada badan kita pergi buat korek lubang dah. Kederat tu duduk kat kita juga. Kuasa tu ada kat kita, tak keluar pada diri kita. Berdiri tetap pada diri kita. Itu contoh-contoh sajalah. Jadi yang keduanya, yang dikatakan sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni sifat makna kata yang berdiri ia dengan zat. Sifat tu ada pada diri Allah. Kudrat Allah tu berada pada diri Allah. Iradat, kudrat, iradat, sama, basar, kalam berdiri dengan zat Tuhan. Dia tak kata berdiri atas, berdiri dengan. Makna nak kata dengan ni, zat dengan sifat ni tak bercerai tanggai. Tak bercerai tanggai. Lama-lama ada zat, lama-lama itulah ia bersifat dengan sifat ma'ani itu. Tak bercerai tanggai. Sampai bila-bila kita bercerai tanggai. Dulu kederat jenuh. Kita tanggung padi 50 kilo sedi ya. Dah terai dah tengok. Patah kaki. Tak boleh dah. Tak ada hilang dah kederat kita. Ya. Dulu mata cerah lah kena tambah dengan lampu ni. Kenapa sifat basar tu Tuhan dah tarik sikit pada diri kita. Tidak. Dulu orang bercakap pada Allah, dengar lah. Dia tanya. Sifat samak tu dah mula dah. Ditarik sikit. Tak? Allah Ta'ala dah lah. Bila-bila pun Tuhan mendengar, melihat dan sebagainya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dia satu semua binasa. Yang kekalnya zat dan sifat Tuhan. Itu yang kekal. Kita mengaji nak kenal Tuhan. Kenal Tuhan ni disebut sebagai ma'rifah. Ma'rifah. Begitu juga kita sambut maulud, cerita bab Nabi, supaya kita kenal Nabi kita tu macam mana. Bila kita kenal Nabi, ma'rifah Nabi. Kita kenal Tuhan, ma'rifah Tuhan. Ma'rifah ni mewajibkan ubudiyah. Kita kenal Tuhan akan yang menimbulkan satu benda lagi, iaitu membawa kita kepada ubudiyah, mengabdikan diri kepada Allah. Dia tak mau kalau kita kenal Tuhan tapi tak rasa apa-apa, itu macam tak kenal. Dalam mengaji sifat 20 kita kenal Tuhan, Allah Ta'ala Tuhan aku. Aku ni hamba dia. Bagai hamba wajib ibadat kepada Tuhan aku. Makrifah sebenarnya dia akan membawa ubudiyah, pengabdian diri kepada Allah dengan menyembah Allah. Bila menyembah Allah pula dia membawa makna kata taqarrub, pendekatan diri dengan Allah Ta'ala. Lagi banyak kita buat ibadat, lagi dekat diri kita kepada Allah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
Bila hamba aku bertanya kamu Muhammad tentang diriku, habaq kat mereka tu, sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Tak percaya, try lah baca Quran rajin-rajin, mangkit malam setiap malam mangkit tahajud, zikir, istighfar, buat ibadat. Kita rasa lagu mana badan kita? Rasa dekat dengan Tuhan. Tanda dekat dengan Tuhan, hati kita mula hidup. Tanda hati hidup, kata Syekh Ibn Athol dalam kitab hikam dia, kita mula ada rasa rogi bila meninggalkan taat. Kita rasa amat bersalah bila kita buat maksiat. Itu hati hidup. Hati mati, tak terkejut bila buat maksiat. Tak rasa bersalah, tak rasa rogi bila meninggalkan taat. Macam badan mati. Badan mati kena cucuk apa, tak rasa apa. Setrika tu pandai pegang, tak rasa apa. Pasal apa? Tangan mati. Pasal tengok orang tangan mati. Dia naik motor, lari laju, malam-malam lampu tutup. Ada budak-budak naik motor malam-malam tak buka lampu. Angkat tayar satu, pergi langgar bus stand. Tergedik-gedik, ambulans ambil bawa pergi hospital. Duduk seminggu, bawa balik. Kita pun bila ziarah dia. Apa habaq mat? Tak tahu lah ustaz tu, tangan saya belah kanan ni. Kuih serit. Cubit pun tak rasa apa. Kenapa? Tak tahu lah lepas aksiden tu dia jadi macam ni. Kuih kurih. Kata darah tak berjalan kot. Tak tahu lah ustaz tu. Pak saya dulu kenal lagu ni juga. Alhamdulillah. Dia buat apa? Demah dengan tungku. Tungku orang bersalin tu. Tungku besi, tungku batu tu demah. Bagi darah tu jalan. Terima kasih ustaz. Saya balik, dia suruh bini dia bakar tungku. Bini dia bakar. Orang tungku ni bakar. Balut dengan daun mengkudu lah apa. Balut lagi dengan apa. Dengan kain lah apa. Baru letak atas tangan, demah. Dia ada batu-batu bersih tu, seketul tu. Dia ambil tangan dia pergi letak atas tungku. Lepas tu dia leza. Bau hangit satu rumah. Dia jaga-jaga. Woi, siapa bakar lagi dah? Tangan dia terbakar. Tak rasa apa. Pasal apa? Tangan mati. Bila dah tangan mati ni, kena panas guna. Tak rasa apa. Begitu ibarat hati mati, iman mati. Kata Syekh Ibn Athol lagi tak hikam dia. Kita buat maksiat tak rasa bersalah. Tinggal taat tak rasa apa-apa. Itu mata hati mati. Dia jumpa seorang budak. Saya pergi buat kuliah di masjid apa? Di Masjid Seberang Jaya. Kebetulan saya sampai awal. Saya kalau hari Jumaat tu, saya main awal. Sebab saya biasa kena dah. Tak sampai tempat kuliah, jam. Nak keluar Jabatan Pulau Pinang tu. Saya kan nak mengajar masjid tu, saya keluar awal-awal. Lepas Jumaat saya timpa pergi dah. Takut mereka keluar kerja, tersangkut. Betulan dia pun ada situ. Budak muda ni. Bagi salam, dia perkenal diri dia. Saya dulu ustaz cerita kat ustaz. Memang tak ambil berat lah buat ibadat ni. Mayang pun kadang-kadang buat, kadang tak. Mengaji tak apa tak. Masa tu ustaz, kita tak semayang, tak rasa bersalah. Kadang-kadang tikam mekok main judi. Judi pun tak rasa bersalah. Baru ni tuan ustaz, saya ada terasa nak berubah lah. Dia main masjid, semayang, apa semua elok dah. Hari tu dia tersangkut kat Jabatan Pulau Pinang. Dia kata pukul 6 ustaz, asyak tak semayang lagi. Dia hati dia duk. Pukul 7 dia ada jabatan lagi. Berpeluh ni dia kata ustaz. Takut yang bukan-bukan ni. Mati ke apa-apa jadi yang ni. Pukul 7 suku baru sampai kat Masjid Seberang Jaya tu. 10 minit lagi nak masuk asyak, masuk subuh, masuk apa maghrib. Oh, dia kata ustaz rasa lain macam. Itulah saya kata hati dah mula hidup. Pupuklah iman tu bagi elok. Jadi saya nak sebutnya makrifah ni bukan cakap duk bilang sifat ma'ani, sifat apa dah. Kalau kita kenal Allah dengan sebenar kenal, dia akan melahirkan ubudiyah. Pengabdian diri kita kepada Allah dengan kita buat ibadat kepada Allah. Begitu juga kalau kita kenal Nabi. Dengan sebenar-benar kenal, kita akan ikut sunnah Nabi. Kita akan banyakkan selawat. Sebab dia Nabi kita. Kita ni umat dia. Bagai umat kena selawat kat Nabi. Allah pun selawat. Takkan kita tak selawat.
Kan ulama kata kalau kita semayang, Tuhan tak semayang. Kita puasa, Tuhan tak puasa. Tapi kita selawat, Allah selawat kat Nabi. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala Nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Jadi kita kena banyakkan selawat. Ma'atakumur rasulu fakhuzuhu wa manahakum anhu fantahu. Apa dibawa datang oleh Nabi, ambil, buat. Apa yang dilarang, kita tinggal. Itu kesan daripada kenal Nabi. Kesan daripada kenal Allah, benar-benar kenal, kita akan melahirkan ubudiyah, pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, balik kita pada sifat ma'ani itu. Sifat ma'ani yang pertama diabak tadi, sifat yang mangsa wujudiyah, satu yang mangsa ada. Boleh dilihat kalau Allah buka hijab, Allah izin di akhirat. Yang kedua, yang katakan sifat ma'ani ini sifat yang makna kata yang berdiri dengan zat. Dia makna tak bercerai tanggai dengan zat. Dah dua dah. Ya. Baik, seterusnya. Ya. Yang dikatakan berdiri ia dengan zat. Artinya tiada terkaya ia daripada zat. Tiada terkaya. Makna bila sebut tak terkaya, dia berhajat lah. Kaya lawannya, kaya tu artinya tak berkehendak. Bila tiada terkaya, makna zat ni, sifat ni berkehendak pada zat. Tempat berdiri. Kerana sifat tak boleh berdiri sendiri. Kudrat tak berdiri sendiri, dia berdiri pada zat. Dia berhajat kepada zat. Tiada terkaya tu makna dia berhajat kepada zat, dia berkehendak kepada zat. Orang tu tak kaya. Tak kaya mana miskin lah. Dia tak? Dia tu tak kaya. Dia ni orang kaya, dia tu orang tak kaya. Mana tak kaya? Miskin. Atau fakir. Makna fakir atau tiada kaya tu makna dia berhajat kepada zat. Dia berkehendak pada zat. Sifat tak boleh berdiri sendiri. Kudrat, iradat, semua sifat ni berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu makna. Tiada terkaya ia pada zat. Dan ziyadah ia atas zat. Ziyadah ni bertambah. Dalam bahasa tauhid dipanggil ta'alluq. Semua sifat ma'ani ada ziyadah, ada ta'alluq. Bukan setakat sifat tu berdiri pada zat, ada ta'alluq, ada kerja dia, ada lebih dia. Apa dia? Kalau disebut kudrat, dia taksir. Sebut iradat, dia taksis. Sebut sama basar ilmu, dia inkishaf. Sebut makna kata kalam, dia dilalah. Yang tak ada takluk, satu je, iaitu hayat. Hayat tak ada takluk. Kerana hayat ini mengesahkan sifat ma'ani yang 6 lagi tu. Sah pada akal, semua sifat ma'ani yang 6 ni, kecuali hayat, dengan hayat. Contoh, sah tak pada akal Tuhan tu berkuasa sedangkan Tuhan mati. Dia tu walaupun mati, raja tu walaupun dah mati, tapi masih berkuasa. Weh, mana boleh dah mati kuasa? Pada akal tak sah kuasa tu dengan melainkan dengan hidup. Mati kau tahu apa? Walaupun profesor itu telah mati, tapi dia masih bijak. Bijak apa dia dah mati? Tak sah kita nak kata Allah Ta'ala tu bersifat kudrat, melainkan dengan hayat. Tak sah iradat melainkan hayat. Semua 6 ni sah pada akal dengan hayat. Dengan hidup tu baru sah. Jadi sifat hayat ni mengesahkan sifat ma'ani yang 6 lagi. Yang 6 ni semua ada takluk. Macam Sultan Kedah. Dia berkuasa negeri mana? Negeri Kedah lah. Negeri Perak, Sultan Kedah tak berkuasa. Sultan Perak berkuasa dalam jajahan takluk dia. Ada kena perkataan takluk.
dalam area dia, kawasan takluk dia saja dia berkuasa. Betul orang tanya, bukan makna kata di Perak Raja Kedah lemah dah, bukan takluk dia. Bukan makna dia lemah, bukan takluk dia. Boleh tak Tuhan ni berkahwin? Takkan tak boleh kot. Bukan soal tak boleh, bukan takluk. Allah tak buat benda yang mustahil. Tuhan buat benda yang harus terhadap makhluk dia. Dia tak buat benda mustahil. Kalau Tuhan buat benda mustahil, dia lemah. Dia sebut lam yalid wa lam yulad. Aku ni tak ada anak dan tidak memperanakkan. Bila dia ambil anak, dia buat anak, maka lemahlah, cakap tak serupa bikin. Kalau kita manusia lah, kaki bohong. Saya tak ini, saya tak itu. Kata dia buat, apa cakap tak lupa bikin. Ya. Tuhan dia abang, dia tak ada anak dan tidak diberanak. Ada anak ni mustahil bagi Allah. Tuhan tak buat benda yang mustahil. Dia cuma buat benda yang harus bagi makhluk dia. Kuasa dia terhadap makhluk dia, bukan pada diri dia. Terhadap makhluk dia, dia amat berkuasa. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu amat berkuasa terhadap hamba-hamba dia amat berkuasa. Ala kulli syai'. Atas segala sesuatu, Tuhan amat kuasa. Bagi hamba dia boleh buat apa saja. Hidup kah, mati kah, yang mati dia bagi hidup, yang hidup dia bagi mati. Yang miskin dia bagi kaya, yang kaya bagi miskin, yang sakit dia bagi sihat, yang sihat dia bagi sakit. Berkuasa terhadap hamba-hamba makhluknya ni, dia amat kuasa. Itu ruang lingkup ataupun takluk. Contoh kita nak sebut. Sifat kudrat yang ada pada diri kita. Makna asal sifat ni yang ada pada diri kita, dia duduk dengan diri kita. Kan? Dengan ada sifat kudrat ni, dia lebih. Apa lebih? Muka kawan tu tak batas-batas, dia enjoy. Dia tumbuk. Pasal apa dia boleh tumbuk? Pasal apa? Pasal dia ada sifat kuasa. Bukan sifat kuasa tu ada kat diri dia saja, tapi ada lebih. Lebih apa? Muka orang tu bengkak. Dia pergi tumbuk kawan tu. Itu namanya taksir, boleh memberi berkat. Allah Ta'ala sifat, makna kata sifat iradat. Bukan sifat iradat ada pada diri dia saja, tapi dia boleh menentukan sesuatu terhadap hamba dia. Boleh menentukan. Yang gerak dia boleh bagi diam, yang diam boleh bagi gerak. Yang hidup dia boleh bagi mati, yang mati boleh bagi hidup. Yang kaya dia boleh bagi miskin, yang miskin boleh jadi kaya. Yang lemah boleh berkuasa, yang berkuasa boleh lemah. Itu dipanggil makna kata taksis. Dia menentukan. Sifat basar bukan setakat mana kata ada pada diri dia, tapi dia boleh melihat. Semua dia boleh lihat. Sama ada yang harus ataupun yang wajib. Dia melihat zat dia. Dia melihat akan makhluk-makhluk dia. Begitulah sifat samak dan sebagainya. Itu makna lebih tu. Ziyadah tu dipanggil takluk. Takluk dia. Qala musannif rahimahullah ta'ala lagi. Berapa dah tu? Kita ulang balik dah. Bagi jelas balik. Pertama, tiap-tiap sifat ma'ani ni sifat yang masa maujud. Yang masa ada, masa wujudiah. Masa wujudiah ni dapat dilihat sekiranya Allah buka hijab. Satu. Yang kedua, yang dimaksudkan sifat ma'ani itu, makna kata dia ni, sifat ni dia berdiri dengan zat. Dia tak berdiri sendiri. Dua. Yang ketiga, makna kata yang dimaksudkan dengan sifat ma'ani itu, ya, dia makna kata yang ketiganya iaitu wajib bagi ia, iaitu bagi zat, akan makna kata bersifat dengan sifat ma'nawiyah. Bila ada sifat ma'ni, datanglah
pada akal kita berfikir ada sifat ma'ani, mesti ada sifat ma'nawiyah. Melazim bagi akan sifat ma'nawiyah. Qudrat melazim bagi kaunuhu qadiran. Iradat melazim bagi kaunuhu muridan. Qudrat, iradat. Ilmu kaunuhu aliman. Sampai habis 7 tu. Macam kita lah. Kita melihat. Macam mana hal kita orang yang melihat? Sama tak dengan hal orang yang buta? Orang buta kalau dia berjalan pegang tongkat. Ada cara berjalan dia. Dia tak? Kalau nak cari satu pun pegang-pegang abang-abang. Kita yang melihat tak payah terus tengok ambil terus ya. Maka sudah tentulah hal dia tak sama. Qul hal yastawil ladzina ya'lamu wal ladzina la ya'lamun. Tuhan tanya. Samakah keadaan orang yang mengetahui dengan orang yang tak mengetahui? Kita dengar satu orang bercakap. 2 orang bercakap. Kita boleh menilai orang alim cakap macam mana? Dengan orang jahil cakap. Jahil cakap berapu. Tak apa-apa. Orang alim cakap Quran, lagi hadis, lagi pandangan ulama. Dia bagi tu kita dengar. Jadi tak sama. Hal dia tak sama. Hal bercakap tak sama. Kita pergi bawa kereta kita pergi ke Pomen. Apa yang cik? Tak tahulah saya bawa kereta ni rasa berat saja. Cuba encik buat ni. Tekan minyak. Kuat lagi. Dia dengar enjin dia tak ada. 3 selendar. Pelak satu dah tak boleh. Lagi dia buka pelak tu, dia ganti pelak lain. Tekan. Okey jalan. Dia dengar pun dah tahu dah. Kalau orang tak faham Pak Pomen ni, bagi kat dia lingkup kereta. Orang buka pelak anti-clockwise. Lawan jam. Dia pergi ikut jam. Patah sepanah. Sepanah jadi patah. Sama ke orang yang mengetahui dengan orang tak mengetahui? Tak sama. Tengok cara orang masuk apa sama tu. Orang pandai masak. Dia buat elok lah. Tak pandai masak tu dia bubuh bawang sampai 2 kilo. Bubuh garam 1 sendok. Pampui. Masin kek. Jadi tak sama kan. Keadaan tak sama. Jadi faham kita yang pertama dia bangsa wujud dia. Yang kedua maksud wujud dia kalau dibuka hijab oleh Allah Ta'ala kita boleh melihat sifat ma'ani. Yang kedua tu artinya yang dikatakan sifat ma'ani tu yang ia berhajat kepada zat. Dia tak berdiri sendiri, dia berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Yang ketiga melazim bagi sifat ma'nawiyah. Itulah yang dikatakan segala sifat ma'ani. Mula sebut satu sampai 20. Lepas tu dia kumpul kepala sifat wujud, sifat nafsiyah, kan? Qidam, bakar apa semua, sifat salbiyah, qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama' bahasa kalam, sifat ma'ani. Lagi pula sifat ma'niyah. Pasal apa panggil sifat nafsiyah? Pakai apa panggil sifat salbiyah? Kenapa panggil sifat ma'ani? Kenapa panggil sifat ma'niyah? Itu ada pasal-pasal dia lah. Boleh faham tak? InsyaAllah. Baik, satu lagi. Dan makna sifat ma'nawiyah itu. Mana sifat ma'nawiyah? Kaunuhu qadiran, kaunuhu aliman muridan, aliman hayyan, sami'an, basiran, kaunuhu mutakalliman. 7 yang melazim bagi sifat ma'ani. Ada ma'ani, adalah ma'nawiyah. Ma'nawiyah ni mengikut qaul Imam Mansur Maturidi. Imam Mansur Maturidi kata kita wajib mengetahui 20 sifat. Satu sifat makna apa sifat nafsiyah wujud, 5 sifat salbiyah, 7 lagi sifat ma'ani, 7 sifat ma'nawiyah. Kata Mansur Maturidi. Kena tahu satu-satu dengan jalan tafsir. Dengan tafsir ni tahu nama sifat, artinya, makna dia, lawan dia dan dalil.
Tapi kata Imam Abu Hasan Sy'ari, kita wajib tahu 13 saja. Yang maknawiyah ni kita tak wajib tahu dengan jalan tafsir. Tapi jangan tolak. Tolak maknawiyah tak boleh. Sebab maknawiyah sifat sempurna bagi Allah Ta'ala. Itu ya beza dia. Imam Mansur Maturidi dengan Imam Abu Hasan Asy'ari. Jadi bagi ulama dia pakai Mansur Maturidi. Tak apalah. Sekali kita buat dengan 7 lagi ni. Supaya melengkapkan 20. Apa dia sifat maknawiyah ni? Kata musannif rahimahullah ta'ala. Ya. Yang dimaksudkan dengan sifat yang dikata sifat maknawiyah itu. Iaitu tiap-tiap sifat yang sabit bagi zat. Selama-lama ada zat. Bersifat dengan sifat ma'ani. Tiap-tiap sifat yang sabit bagi zat. Yang sabit, yang makna kata, yang sabit, yang tetap bagi zat. Ada zat, adalah sifat dia. Dia ada dua. Satu sifat nafsiyah wujud, satu lagi sifat maknawiyah. Ini dipanggil sifat hal. Hal yang sabit bagi zat. Selama-lama ada zat. Beza dia tahu mana? Sifat maknawiyah ni, iaitu dia kata, selama mana zat itu bersifat dengan sifat ma'ani. Ada sifat ma'ani, adalah sifat maknawiyah. Tapi bagi sifat wujud, nafsiyah, dikatakan tiada dikerenakan dengan satu kerana. Tak dikerenakan dengan sifat-sifat lain. Tapi sifat maknawiyah dikerenakan dengan sifat ma'ani. Pada akal kita majazi akli. Akal kita kata kalau dah kita yakin Tuhan bersifat dengan kudrat, mesti ada kaunuhu qadiran. Kalau kita yakin sungguh-sungguh Allah bersifat iradat, mesti ada kaunuhu muridan. Kalau kita yakin Allah bersifat dengan ilmu, mesti ada kaunuhu aliman. Sampai habislah. Jadi sifat ma'ani ini maknawiyah dikerenakan dengan sifat ma'ani. Sedangkan sifat makna kata wujud, nafsiyah tak dikerenakan dengan sifat yang lain. Itu makna tak dikerenakan dengan satu-satu kerana. Beza dia tentu. Itu dia. Selama-lama ada zat, bersifat ia dengan sifat ma'ani. Dan lebih ia atas sifat ma'ani. Dan melazim ia bagi sifat ma'ani. Dan dia bukan sifat ma'ani, tetapi dia melazim bagi sifat ma'ani. Ada ma'ani, adalah maknawiyah. Makna bila ada ma'ani, mesti ada maknawiyah. Itulah yang dimaksudkan dengan sifat, makna kata sifat maknawiyah. Jadi kesimpulan dia itulah. Bila kita tahu sifat 20, kita bahagi dia punya tu. Tengok dia punya apa pembahagian dia. Pembahagian ni supaya senang kita nak ingat. Kerana setiap sifat ni dia punya aliran dia sama aja. Kalau ma'ani, dia sifat makna kata dia ada takluk. Sifat lain tak ada takluk. Kalau dia kata sifat ni berdiri pada zat, sifat lain tak berdiri pada zat. Kalau sifat ni ada takluk, sifat lain tak ada takluk. Kan? Kalau dia bangsa wujud dia, sifat lain tak ada bangsa wujud dia. Cuma nak bezakan kumpulan-kumpulan tu saja. Jadi habislah kita bicara tentang sifat 20 yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada pun sifat yang harus bagi Allah, kita cerita kemudian lah pula. Sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Banyak-banyak lagi pening. Ma'ani tak lepas lagi buat main maknawiyah pula dah. Maknawiyah pun tak apa nak faham dah main harus pula. Jadi kita jadi pening. Duduk saja-saja di pondok tu. Saya dululah saya duduk tengok masa duduk pondok tu. Petang-petang sampai asar kan. Pakat main rumah. Han dengar ni aku ni nak baca ni betul ke tak ni? Sifat 20. Ni baca, orang ni dengar, orang ni tengok. Bincang. Jangan duduk sembang kosong. Kita bersembang benda yang ada manfaat. Kan?
Kita tengok balik sifat 20 kita. Kita bincang balik, kita semayang, rukun wudu, rukun apa. Perbetulkan muhasabah ibadat kita pada Allah Ta'ala. Jangan duk buat kerja-kerja kosong. Duk pondok, cakap kosong-kosong, sia-sia rugi ya. Kalau kita duk pondok di saya habaq betul, saya duk habaq selalu kat anak murid saya. Hampa duk pondok ni 24 jam ibadat. Cari tang mana tak ada ibadat, cuba tunjuk main kat saya. Kita masak nasi. Yalah, kalau kita tak makan nasi, perut lapar, nak semayang macam mana? Nak mengaji macam mana? Kita perbetulkan niat, aku makan nasi ni, aku nak buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Masak nasi tu dah jadi ibadat. Kita basuh baju. Tak apa-apa basuh baju. Aku nak buat ibadat, nak pergi mengaji. Bila niat kita basuh baju tu kerana nak beribadat, dah jadi ibadat. Tidur. Mana boleh buat ibadat sampai tak tidur? Mengantuk. Aku tidur ni berapa? Aku senang maghrib tahajud tengah malam pergi. Ibadat lagi. Tak, bagi saya nampak pondok ni tak ada satu pun yang dia buat sia-sia. Semua jadi ibadat. Kena betul niat kita bagi elok. Tu je. Kita pergi kedai pun ibadat. Pergi kedai nak beli beras. Beras lah dia payah dapat. Pergi beli beras nak masak nasi. Nak masak nasi aku nak buat ibadat. Jadi bila dah apa kata Imam Ghazali, apa saja kerja buat kita dengan tujuan ibadat, kerja tu dah jadi ibadat. Basuh baju ke, pergi kedai ke, apa saja kita buat, masak nasi ke, bahkan masuk jamban pun jadi ibadat. Tadi ni saya baca kitab saya Rusalikin dekat depan di pondok. Makan pun jadi ibadat. 27 adab makan. 7 adab sebelum makan, 13 adab tengah makan, 7 adab lepas makan. Bila kita jaga elok-elok adab ni, makan kita dah jadi ibadat. Dapat pahala. Jadi makna mudah-mudahan kita habiskan baki-baki umur kita di pondok ni, kita penuhi dengan kerja-kerja kebajikan. Jangan duduk sembang kosong lah. Mengumpat tu tak tahu mengumpat fitnah tu tak kira lah. Mainlah kita makna kata, kalau kita teringat hati kita nak cakap benda sia-sia, kita ganti dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. Mana tahu ketika kita istighfar, kena waktu mustajab. Allah ampun semua dosa kita. Ya. Jadi makna kita habiskan, makna kita masa kita di pondok ni semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada soalan apa? Kukut ada tak jelas. Sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Boleh faham ke no? Pakai bahasa Kedah tak faham lagi, aku tak tahu. InsyaAllah. Itu saja. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna wa akhtim bi salihati a'malana tawaffana muslimin walhiqna bis salihin waghfir lana wa liwalidayna wa li masyayikhina wa lil muslimina ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi bil alamin.